Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpatih, salam bersih, muafakat sejahtera. Apa khabar anda semua pengikut FB Museum Negeri Sembilan? Diharapkan agar anda semua sihat sejahtera di samping kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan dalam kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Baiklah, anda akan bersama kami selama 1 jam dalam segmen Tahu Dek Tengok Pandai Dek Buat, segmen adat nombor 1 di Negeri Sembilan. Okey, baiklah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama bersiaran di Dewan Kuliah Masjid Jami An-Nur daerah Rembau. Terima kasih diucapkan kepada pihak masjid atas kebenaran kami bersiaran di sini. Baiklah, tajuk kita pada hari ini membungkus tepak sirih luar Rembau. Tapi sebelum tu, kami nak lihat berapa ramai pengikut-pengikut FB Museum Negeri Sembilan ni yang datangnya daripada luar Rembau. Sila tuliskan di ruangan komen hashtag luar Rembau, hashtag Rembau, tanda sokongan anda kepada kami semua. Baiklah, nampaknya hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama-sama dengan panel jemputan kita iaitu Yang Mulia Datuk Raja Diraja Meja Besara Haji Bahaman bin Haji Harun, merupakan orang besar undang. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat ya. Okey, sebentar juga nanti kita akan bersama-sama juga dengan Puan Hajah Nur Haida binti Haji Ayub, pemuda acara kita pada hari ini. Baiklah Datuk, hari ini kita bersiaran di daerah Rembau Datuk. Daerah yang terkenal juga di Negeri Sembilan ni Datuk. Okey, dengan bentuk muka buminya yang menarik, dengan makanannya, dengan keunikan budi bahasanya, dengan apa dia orang kata, dengan istiadatnya dan sebagainya. Jadi hari ini kepada semua pengikut FB tu, kita nak kongsi sedikit mengenai sejarah ringkas mengenai Rembau itu sendiri Datuk. Kalau boleh Datuk kongsikan kepada kami sejarah ringkas penubuhan ataupun kemunculan daerah Rembau ini sendiri. Silakan Datuk. Terima kasih kepada Puan Mawar. Sempena dengan hari sambutan Isyarat Mi'raj, saya mengucapkan selamat menyambut Isyarat Mi'raj lah. Seperti mana yang dimaklum tanya pada saya tadilah, Rembau dalam adat dia disebut luar Rembau, tapi dari segi pentadbiran sama sekarang disebut daerah Rembau. Sama lah lebih kurang tu. Jadi luar Rembau ni salah satu daripada daerah yang terdapat dalam Negeri Sembilan. Kalau mengikut sejarah yang saya baca, dapat maklumat daripada orang-orang lama dululah. Rembau ni telah mula diterokai lah oleh orang saudara kita daripada seberang, khususnya Sumatera Barat, dari tahun 1260. Tujuan mereka datang ke Rembau adalah untuk meneroka tanah-tanah yang sedia ada dan berdagang, di samping juga ada menyebarkan agama Islam lah. Dari tahun tu mereka datang bertingkat-tingkat lah, berkelompok-kelompok dari masa ke masa. Tapi dalam tahun 1338 lebih kurang sekitar tu, Rembau telah bertapak, ada kerajaan dia sendiri. Kalau mengikut cerita tu, Rembau ni tubuh dulu daripada kerajaan Melaka. Tu yang dia kata tu, Rembau ni tertua lah. Tapi selepas tu ramailah pedagang-pedagang daripada seberang datang ke Rembau. Tujuan jadi untuk meroka. Contoh dia lah, pada tahun 1510 tu tibanya Tok Lela Balang dengan rombongannya datang ke Rembau melalui jalan-jalan tentulah. Jadi dia meroka kat kota. Lepas tu tahun 1511 adik dia pula Tok Lela Dalam. Tapi Dalam ni datang ke Rembau, kapal dia sampan dia pecah, dia pergi ke tempat lain, akhirnya datang juga ke Rembau lah. Jadi masa tu penduduk Rembau dah ada, iaitu keturunan Jakun orang asli Melayu asli lah, yang diketuai oleh Tok Batin dia, Tok Batin Skudai. Jadi untuk mengembangkan penduduk Rembau, tempat Rembau, jadi adalah yang datang daripada seberang tu ada yang berkahwin, ada yang berkahwin dengan anak orang tempatan jadi kalau mengikut sejarah dia, timbullah keturunan Biduanda Waris Jakun tu, hasil perkahwinan anak Tok Dalang dengan anak Datuk Batin Mungkal, iaitu apa tu, Batin Skudai. Jadi masa tu berkembanglah sampai ke sekarang lah. Sampai ke sekarang. Jadi
Gombau ni kalau masa Negeri Sembilan dah dijajah dulu, Negeri Sembilan ni orangnya kuat-kuat, berani. Dia suka berperang. Jadi Negeri Sembilan dah menjajah pada kerajaan Inggeris, tapi Gombau masih bertahan. Masih bertahan itu ya. Sehingga 1898 lah tak salah saya, barulah Gombau ni kerajaan menyerah diri kepada Inggeris. Jadilah. Itulah sikit. Jadi Gombau ni seperti bungkuk bumi tadi, seperti mana semua maklum, kita ada Gunung Datuk. Betul, Datuk. Gunung Datuk. Itu yang saya cakap dia menarik tu, Datuk. Pusat rekreasi. Betul. Rekreasi, pelancongan yang diuruskan oleh pihak Pertatan Negeri Sembilan, dan pada hari Minggu khususnya Sabtu Ahad dan hari cuti umum ramailah daripada luar Gombau, ada luar Negeri Sembilan datang mendaki gunung bagi rekreasi lah. Selain tu yang Gombau ni terkenal lah makanannya lah kan, yang ada seperti lomang panes sentiasa ada kat Kondong tu kan. Ada Datuk sekarang masih ya. Lepas tu kadang-kadang gondang pucuk ubi ada kat kedai-kedai restoran. Lepas tu gondang Gombau ni dia gondang hitam. Beza dengan lain sebab cara pembuatan lain, bahan yang lain. Contohlah macam lomang Gombau, dia 3 hari tak basi lagi. Sebab dia santan itu dia porah dengan air suam. Betul ya. Lepas tu dia gunakan kelapa tua, bukan kelapa yang sotai dan go tu dia tua. Lepas tu dia santan yang pertama porah tu diasingkan dengan santan yang kedua. Banyak lagi lah tempat-tempat yang menarik. Jadi untuk mendalami ilmu tentang adat pepatih ni ataupun sejarah Negeri Sembilan, boleh kunjung ke Museum Rembau di Asraraja tu. Boleh baca apa yang ada kat situ, gambar-gambar dia lah. Lain tu kata-kata tu macam masakan tadi, daging salai kan. Betul. Gobok salai ada kat Kundung kan. Itulah. Tu saya kata tadi Datuk, banyak tempat yang menarik di Rembau ni. Dan kepada siapa pengikut FB kita yang belum sampai ke Rembau, mesti kena sampai di sini Datuk. Memang tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi kan. Okey Datuk, dari segi pentadbiran adat juga Datuk di luar Rembau ni, tampuk kepimpinannya Datuk, boleh Datuk terangkan sikit pada pengikut FB kita juga? Segi pemerintahan adat yang dari dulu hingga sekarang lah, seperti mana yang saya sebut tadi, Rembau ni masa diperintahi bawah pimpinan adat semenjak 1540, iaitu bawah pemerintahan yang Tamak Mula Datuk Undang Sri Rama yang pertama. Organisasi yang sedia ada sampai sekarang lah, pimpinan oleh yang Tamak Mula Datuk Undang Luar Rembau. Lepas tu dari segi adatnya, berdasarkan kita ada Luar Rembau ada ataupun Negeri Sembilan ada 12 suku, kita ada 20 datuk lembaga. 8 daripada datuk lembaga itu adalah merupakan tiang balai. 4 tiang balai baru dan 4 tiang balai darat daripada suku-suku bagi kita. Jadi datuk lembaga tu dia di samping datuk lembaga suku dia sebagai tiang balai adalah peranan dan tugas tentu dia di balai lah. Selain itu kita ada 4 orang besar undang yang 4, iaitu 4 besar undang 4 ni adalah pusaka Bergelai dan juga mutlak suku Bidanda, waris dan dosyarak pada kampung-kampung yang berkaitan. Itulah kita ada 4 orang besar, lepas tu 20 datuk lembaga. Sebab kita ada 12 suku, tapi ada yang suku tu ada yang baru, ada yang dadat. Itu yang ada di bawah datuk lembaga itu adalah dia punya jawatan-jawatan pimpinan puaka dia, buah pak dia, besar waris atau besar dia dan lain-lain lah. Nampak menarik Datuk. Dari segi pentadbiran untuk adat di luar Rembau nampak menarik. Rasanya kita akan adakan segmen Datuk khas untuk ini saja bagi kita membicarakan Datuk ya. Okey. Peluang tu terbuka. Betul lah, terbuka sebab kita dalam memperkasakan adat patih ni Datuk kan, kita akan menyebarluaskan lagi lah apa ilmu yang kita ada melalui kita punya 4 trust itu Datuk di bawah kepimpinan Persepadanan Keilmuan dan Molek Adat. Okey Datuk, baiklah. Kita nampaknya nak terus kepada segmen kita ini Datuk. Segmen kita hari ini adalah membungkus tepak sirih luar Rembau. Okey Datuk, dari segi nilai simboliknya Datuk, perlambangannya dalam peradaban Melayu itu sendiri Datuk. Tepak sirih ini lebih kepada melambangkan penghormatan, budi bahasa, kemuliaan masyarakat untuk orang Melayu itu sendiri Datuk. Jadi di sini Datuk terangkan sikit mengenai apa itu yang dikatakan sebagai tepak sirih dan kegunaannya di luar Rembau ini sendiri. Silakan Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Tepak sirih di luar Rembau lah
seperti mana yang Puan maklum tadi, Tepak Sirih ni sebagai pengalan diri, identiti sesuatu kaum tu ataupun khususnya di luar Rembau, kita ada Tepak Sirih. Tapi sebelum tu Tepak Sirih ni adalah macam bekas untuk mengisi bahan-bahan yang terdapat dalam Perak Sirih itu untuk kegunaan sesuatu lah, khususnya adat istiadat. Itu mengikut dalam kategori adat yang teradat ataupun adat yang diadatkan lah, Tepak Sirih tu. Jadi dalam Tepak Sirih ni kalau tahun 30-an, 50-an dulu, banyakkannya diperbuat daripada tembaga. Ada dalam berbagai bentuk lah, empat segi tepat ataupun empat segi berbujur dan lain. Tapi sekarang ni benda dah zaman dah beredar, dibuat daripada kayu, dibuat daripada rotan dan sebagainya lah, seperti mana yang terdapat di atas meja belah kiri tu. Tapi Tepak Sirih ni di antara je lah kegunaan yang begitu yang memotan lah di luar Gombau ni. Salah satu daripadanya adalah tujuannya untuk menjemput yang termula Datuk Undang Luar Lembau dalam apa juga majlis adat istiadat oleh anak buah yang termula Datuk lah. Contoh betul tadi kalau anak buah nak menjemput yang termula Datuk untuk hadir majlis perkahwinan anak dia. Jadi berikut saluran tertentu dia, lepas tu lembaga yang berkaitan tu membawa anak buah dia menjemput Datuk Undang. Kalau tanpa membawa Tepak Sirih, maksudnya kita berjemput badan ni sajalah. Maksudnya Tepak Sirih tu sebagai menjemput pusaka yang disandang oleh individu berkaitan. Jadi kalau tak jemput, kalau kita menjemput tanpa Tepak Sirih, kita tak jemputlah jenis pusaka tu. Satu lagi, Tepak Sirih ni sebagai kepala lah ataupun ibu satu-satu majlis. Contoh kan, kalau kita nak pergi berkahwin ataupun meminang, rumungan tu bawa iringan-iringan dulang, 5-6 dulang dengan sirih junjung, tapi tak ada yang kepala itu Tepak Sirih tu, tak cantik nampak lah. Jadi dia kepala ataupun ibu kepada iringan tu. Jadi dengan adanya Tepak Sirih ni adalah kita boleh bercakap panjang berkaitan dengan adat, adalahnya kata-kata aluan ni kan, adanya perbilangan dia untuk kita menyerahkan, memulakan perbualan antara yang mengantar ataupun yang menunggu lah. Itu Tepak Sirih tu. Selain daripada tu, kalau kita menjemput pengantin pun, kita oleh keluarga yang perempuan tu, kita pun kena jemput pengantin tu dengan Tepak Sirih sekali lah. Lah. Banyak lagi lah kegunaan-kegunaan dia. Satu lagi pun kalau Tepak Sirih ni, apa juga majlis adat istiadat. Kalau istiadat di Gombau ni, dia yang unik dia, ada adat menyalang. Iaitu khususnya Datuk Lembaga yang 12, kalau dari lantik, baru dilantik, dia ada kunjungan hormat secara beradat ke kediaman masing-masing Datuk Undang. Jadi rumungan tu kena bawa Tepak Sirih. Dalam perjalanan beratur tu, ada iringan dia bahan-bahan bokor ke peranan itu didahului oleh bapa yang bawa Tepak Sirih tu lah untuk menalang tu. Jadi kalau macam kepala ibu tak ada kepala, tak cantik nampak kan. Macam ada gongak sikit lah. Seperti Datuk cakap, Tepak Sirih ni ada digunakan untuk menjemput. Yang dari segi pembacaan saya dan Datuk, mungkin dibuat rumah mungkin lain lah. Ada juga Tepak Sirih digunakan sewaktu menjemput bidan ataupun dalam segi perubatan tu. Macam mana adakah di luar Rembau ini kita mengamalkan? Saya rasa selama tak ada lah. Tak ada diguna. Tapi luar lain tak pastilah. Tapi kata orang tu, saya ni pun masih belajar kan. Ilmu ni bukan kita punya kan. Kadang ada yang tak tahu. Tapi yang saya tahu, saya tak adalah amalan menjemput bidan ataupun dukun untuk ubatan tu. Kalau kita lihat sekarang Tepak Sirih itu kan dalam pelbagai bentuk, ukuran dan juga pembuatannya tu. Sebagai contohnya, kita nampak ada jenis yang daripada tembaga, daripada kayu dan juga rotan. Dan juga terdapat juga komponen-komponen atau ruang-ruang Datuk di dalam Tepak Sirih itu sendiri. Boleh ke Datuk terangkan adakah maksud ataupun falsafahnya itu sendirilah dengan adanya ruangan tersebut? Ya, yang dulu-dulu sebenarnya sebut tadi yang tembaga tu ada dia ruang-ruang dia.
di ruang tu kita letakkan dia punya combol tadi yang terdapat dalam tu agar dia tak berselerak lah. Dia bungkus tu senang bawa dia. Yang kedua, yang sekarang ni dibuat pada kayu tu, dia adalah bahagian dua bahagian dia. Letak dia punya kacip ataupun dengan bahan-bahan lain. Tapi tepak sirih yang ada sekarang ni ataupun yang lama, dia ada komponen dia lah, ruang dia untuk mengisi bahan-bahan yang ada tu. Kan kita boleh jelaskan dalam yang kita akan lihat tu kan. Dia ada, yang pertama ada gobek. Ada gobek, betul. Gobek tu tujuannya untuk melumatkan, menghancurkan sirih lah. Terutama sekali yang gomar sirih ni orang tua kan. Dia tak ada gigi. Betul. Dia tumbuk dulu dan baru dia makan. Yang kedua kacip tu lah. Kacip tu untuk menghancur, kita mengiriskan buah pinang yang kecil-kecil. Lepas tu kita ada yang mustahaknya sirih tu. Ada bekas sirih yang tinggi tu, yang pipih, untuk letakkan daun sirih. Daun sirih ni kena susut dengan betul lah. Kalau tangkai tu, tangkai lah, jangan songsang. Lepas tu kita ada bekas combol untuk tembakau, gambir dan juga kapur lah. Dan ada bunga cengkeh. Itulah dia antara bahan-bahan yang terdapat dalam komponen tu, Datuk. Tepak sirih tu sebelum kita bungkus, tentukan benda tu ada lah. Benda tu ada dulu. Cuma dari segi daun sirih, Datuk, adakah dia diletakkan secara ganjil, Datuk, nombor? Mungkin 3 helai, 5 helai atau 7 helai? Lazimnya di gambar kena tahu ganjil lah. 3, 5 ada falsafah tu atau ada maksud tersurat di situ? Yang selalunya orang taruh 5, 7 tu katakan syariat Islam. Syariat Islam, adat betul. Patih ni kan dalam betul. Islam. Berteraskan dalam Islam kan? Yang betul tu saya kurang pasti. Tapi asaskan syariat Islam lah. Ambil ganjil lah. Ambil ganjil. Dari segi daun sirih tu, daun sirih apa yang kita boleh gunakan? Ada daun sirih daun sirih ni yang saya tahu ada 3 jenis lah. Yang ni daun sirih Melayu. Daun sirih Melayu. Yang selalu kita makan lah. Dia selalu macam loncong apa kan. Yang satu dari daun sikit keling. Dia ni warna lain sikit. Dan rasa lagi podeh lah. Dia macam bulat sikit. Satu lagi tu daun sirih yang terdapat di hutan-hutan secara liar lah. Betul. Tapi liar tu, dulu kalau dalam perkhidmatan askar tu, kalau dalam hutan tu, kalau ada yang makan sirih tu. Sebagai sampingan. Tapi dia tak mabuk kan, Datuk? Tak ada. Okey, Datuk. Dari segi peraturan biasanya di luar Rempau ni, Datuk, siapa yang menyediakan tepak sirih ini dan yang siapa yang membawa dan yang menyorongkan, Datuk? Dalam luar Rempau ni, selalunya kaum wanita atau ibu sokor lah yang menyediakan tepak sirih. Tapi yang bapa tu, yang mara jawatan gola tu, bosar waris tu hanya menentukanlah dalam tepak sirih tu lengkap barang-barang tu. Kadang-kadang bila tak lengkapkan menjadi satu kesalahan di dondor tu. Oh ya, Datuk. Kalau pihak lembaga kita buka kurang, ada dondor dia tu. Waktu tu bila dia suruh tepak sirih, dia nak makan sirih tu benda tak ada kan. Jadi memastikan bahan lengkap. Satu lagi daun sirih itu jangan koreng. Jangan koreng, betul. Bagulah. Lepas tu dibungkus mengikut sedia yang ada lah. Umpak apa, para ibu sokor ke. Lepas tu dalam gambar ni kita ada 3 cara lipatan ataupun bungkus tepak sirih. Kalau 3 lapis, itu untuk orang biasa ataupun raja sehari, pengantin lah. Kalau 5 lapis tu untuk pemegang penyandang pesaka adat atau untuk baga ke, buapa nak menyemput lah kan. Dan kalau kepada yang tamak atau undang ataupun sultan, raja, kita buat 7 lapis lah. 7 lapis tu. Tapi lapisan yang ketiga, 5, 7 tu mesti songkuannya kain songket. Kain songket. Ataupun kain batik lopeh. Kain batik lopeh. Jadi lopeh, lepas tu yang dalam itu lapisan pertama, kedua, ketiga tu gunakan kain biasalah. Atau kain tudung kan. Betul. Jadi yang membawa tu nanti, adakah dia macam pepatah petitih perbilangan, Datuk, untuk masa kita membawa, untuk kita menyorongkan tu? Selalunya kalau ibu sokor dah siapkan tepak sirih tu, dia mengikut alurannya. Jadi saluran tertentu lah. Ibu sokor serahkan kepada pek mono tua ke, ataupun bosar waris atau bosar lingkungan. Lepas tu serah kepada bapa. Masa serah tu di dalam tu dia tadi dia ke makan sirih berpindang tidak. Pinang dibawa dari Melaka. Makan sirih mengenyangkan tidak.
hanya adab pusaka dan budi bahasa. Tapi betul. sebelum tu kalau eloklah kan. Itu makan burung merebah, beranak berebah. Ingat ceko di pokok selasih. Bukan sembah seberang sembah. Sembah sek menyuruh tepak sirih. Dia menyuruh tepak sirih tu bersokor pada bapak tu. Tentukan kepala tepak tu berhadapan depan lah. Lepas tu ada saja dia sorongan tu. Tapi perkataannya menyuruh lah. Betul. Lepas tu kalau bapak nak serah lembaga pun macam tu lah. Dia pantun perbilangan ni lah. Paling kurangnya 2 tu lah. Baru dia betul. Cara mendak tu lah. Jadi itulah. Jadi itulah yang kita dapat lihat sebelah kiri kita tadi, Datuk, kan, yang macam mana peralatan telah disediakanlah, bahan-bahan, komponen-komponen yang ada dalam tepak sirih itu sendiri. Jadi selepas ni rasanya, Datuk, kita bolehlah bergerak ke sebelah kanan kot untuk kita sama-sama mempelajari bagaimana untuk membungkus tepak sirih kita hari ini, Datuk, kan? Sebab rasanya hari ini kita nak membungkus berapa, Datuk? Berapa ikatan? Untuk demonstrasi pada hari ini oleh pemudah cara kita, Puan Hajah Nur Aida binti Haji Ayub, kita buat 3 lapis saja. 3 lapis untuk saja. Orang biasa, dan juga Paja Sehari lah. Paja Sehari. Betul dah 3, 5, 7 tu sama lebih kurang punya helaian ni lah. Jadi untuk hari ni lazimnya lah di luar Rombau ni kita guna bentuk burung lah. Bentuk burung. Burung. Ada juga kadang itik ataupun batang-batang lain, tapi kadang ini untuk memudahkan melipat dan juga membuka dia balik. Kan kita kalau suruh tu itulah. Cuma tu, Datuk, nak kata kenapa binatang tu dijadikan sebagai pilihan, Datuk? Kenapa tidak kita buat kipas ke bunga ke, Datuk? Ikut alam suasana alam fauna dan fauna kita lah, yang senangnya dapat kita kan. Jadi sebelum tu saya pun sikit nak beritahu tadi, terdapat yang kat meja belah kiri tu, yang belah kiri sekali itu adalah tepak peminangan. Dia berbeza sikit dengan tepak sirih. Kadang orang-orang kita Rombau ni ataupun orang luar ni pun dia confuse kan. Yang bulat, yang tepak peminangan ni dia adalah menunggu di dalam rumah ataupun kawasan perumah, menunggu kedatangan seseorang atau rombongan. Tepak sirih ni dia buat keluar pada rumah untuk menyemput dan sebagainya. Jadi kalau pihak rombongan dari luar dah menyuruhkan tepak sirih, orang yang menunggu tu jangan sorok lah. Dia peminangan tu suatu tempat menunggulah. Masih lagi sampai sekarang, Datuk, kita gunakan untuk ni ya. Tepak peminangan lah. Tapi dia bahan dalamnya sama. Sama juga. Adanya komponen dia dan bahan ramuan dia lah. Itu lepas tu. Okey. Datuk jemput minum dulu, Datuk. Okey, yang tu tak apa. Terima kasih. Kita jemput minum dulu. Kita menunggu dulu ya. Kita menunggu. Yang tu yang belah hujung sekali itu adalah tepak sirih yang telah siap dibungkus lah. Siap dibungkus. Saya itu yang kata bentuk burung tu, Datuk, ya? Burung tadi tu. Kang pemudah cara pun akan betul. Cuma saya nak tahu, Datuk, lah sedikit lah kalau Datuk dapat kongsi dengan kami di sini lah. Sejak bila sebenarnya ataupun kurun ke berapa yang kita boleh katakan yang bermulanya pembungkusan ni dari segi pengamalan Datuk lah? Yang saya tanya pada orang lama dululah, yang arwah-arwah dulu, dan saya lihat saksi sendirilah. Tepak sirih ni bukan daripada dulu sampai sekarang ni. Malah tepak sirih ni pun, tapi kat Gombau ni ada dia identiti dia. Kita tak, kadang-kadang bila rombongan dari Gombau pergi ke satu-satu negeri tempat, bentuk tepak sirih tu orang yang tu dah tahu ini dari Gombau ni. Dia dah tengok identiti, dia dah kenal. Satu lagi kita ni tepak sirih berbungkus, satu lagi kita tak guna tepak sirih yang bertingkat, yang bertekad tu. Bertekad tu. Yang selalu lazim digunakan perak lah kan. Perak betul. Jadi kita punya memang berbungkus macam Datuk, kan? Berbungkus itulah menarik, Datuk. Itulah cara dia. Itulah bahan-bahannya seperti mana yang apalah dapat tu. Jadi ini, Datuk, yang kita perlu tekankan kepada generasi muda ni, Datuk, yang perlu tahu, yang perlu pelajari ni sebenarnya, Datuk, kan? Saya berharaplah kan generasi yang akan datang dapatlah meneruskanlah, memperkasakan adat patih ni, menggunakan alat kebesaran ni lah. Betul. Sebagai identiti. Kepala ibu daripada iringan yang dibawa tu, mencantikkan rombongan. Sebab dia jalan dulu depan. Betul, dia jalan dulu. Itu saya kata tadi, dia dari segi peradaban Melayu itu sendiri, dia melambangkan kepada penghormatan dan kemuliaan kepada satu masyarakat itu sendiri. Okey, baiklah, kepada pengikut-pengikut FB Museum Negeri Sembilan, dah bersedia ke
ke kita nak adakan demonstrasi melipat ataupun membungkus membungkus tepak sirih. Yang berada di rumah dah boleh dah sediakan kain, sediakan peralatan untuk kita sama-sama belajar hari ini ya. Okey, okey Datuk, kita boleh bergerak ke sebelah kanan kita Datuk bersama-sama dengan kita punya pemudah cara kita hari ini. Okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya maklumkan tadi, untuk demonstrasi pada hari ini yang akan ditunjukkan oleh Puan Hajah Nurhaidah binti Haji Ayub, iaitu membungkus tepak sirih luar rembau yang lazim kita lakukan dari dulu hingga sekarang, iaitu dalam bentuk 3 lapis saja. Seperti mana terang tadilah, iaitu raja sehari atau orang biasa. Betul. Jadi dalam tepak sirih itu dah lengkap peralatan dalamnya dan dipersilakanlah untuk cara-cara. Apa khabar Puan Haida? Okay. Sama-sama kita belajar ya bagaimana untuk membungkus tepak sirih luar rembau. Sekarang ni tepak sirih. Lepas tu ini lapisan yang apalah? Lapisan yang terakhirlah, iaitu kain songket ataupun kain batik lopeh. Yang hari ini kita guna kain batik lepas. Kain batik lopeh lah. Kain lopeh semua ada ni. Kain songket pun boleh. Tapi kadang kain songket tu dia tebal, terlalu tebal sangatlah. Dia kena bontang, lebarkan dululah kain batik tu. Okey. Dia kena tonang tu. Memang kain batik lepas ni memang satu kain Datuk ya. Memang bukan kita dah siap jahit ke tak ya. Dia tak berjahit. Tak berjahit. Dan kita lapik juga ada kain dalam Datuk. Dia kadang-kadang dalam tu. Tu kata dia kadang-kadang kita gunakan yang nipis agar dia tak tebal sangat. Selendang ke selendang lah, kain selendang. Tapi tu yang saya cakap Datuk, dia punya falsafah itu, dia punya maksud itu. Ada kain batik, ada kain lagi dalam selendang kan, 3 lapis lagi tu kan. Kita tengah patilah tu ya. Dah bentang 3 lapis, itu lapisan yang pertama. Cara dilipat itulah. Okey. Okey, pengikut FB kita boleh tengok, boleh lihat bagaimana kita membungkus tepak sirih luar rembau ni ya. Tu lipatan lipat lagi, lapisan yang kedua. Ikutlah cara tu sama kan. Ikut saja. Mengikut kesesuaian. Ini yang katakan 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis tu ya. Okay. Dan yang akhir sekali lah lipatan yang akhir yang ketiga, iaitu kain batik lopeh tadilah ataupun kain songket ya. Kalau 5 lah. Kalau 7 lah ya. 7 ya. Maknanya yang kain batik lepas tu adalah kain yang terakhir Datuk yang terakhir lah ataupun songket ya. Kain batik lopeh ni panjang sikit kan. Yang banyak. Dia simpul gulung dia punya kepala dulu tu. Buat bentuk dia lah. Tapi saya sendiri pun tak tahu ni. Selain daripada tepak untuk yang biasa kita guna ni, ada tak tepak yang lain yang boleh kita gunakan Datuk? Selain daripada tepak yang 4 segi ni ke? Ada yang bentuk 6 segi, hexagon tu kan? Ada, tapi boleh Datuk kan? Boleh. Tapi yang dah bungkus tu memang 4 segi square tu. Betul. Memang tepat. Yang ni 4 segi membujur kan. Ni lebih kurang 4 kali 8 ni. Yang tembaga tu 4 kali 5 kali 6 tu kata. Susah nak dapat tembaga sekarang ni. Betul lah.
tali rumah-rumah pusaka yang di luar Rembau ni ada ke Datuk yang masih lagi yang buat tepak ni ke yang menghasilkan tepak ada ni? Tapi bentuk tu lain lah. Adanya lain ada. Tapi tak biasa lah kan. Tapi sekarang ni pun berbentuk tepak ni pun ada yang jemaah pergi Mekah pun ada yang beli, tapi dia bentuk yang macam milenium yang putih tu macam ada banyak bentuk. Dia dah hampir siap. Ya. Bentuk kepala burung lah. Itu kepala dia, ini dia ekor dia lah. Ekor dia. Ekor dia. Jadi dia tak perlu pakai apa-apa tu peniti tak ada perlu kan? Memang dia tarikan tali. Kan tarik yang tu senang buka. Senang buka kan? Satu lagi pun kalau penyandang pusaka adat khususnya buapak lembaga, kalau kematian buapak suku yang berkaitan memaklumkan, mempersembahkan kepada yang bertunang pun kena bawa tepak sirih. Juga. Cuma tapi kain batik tu ada tak warna-warna yang khas ke? Bersesuaian lah dengan kuning, dengan putih kan. Warna-warna yang bersesuaian. Dah nampak dah jadi ni Datuk. Kita punya ni dia kepala yang ni ekor dia lah. Ekor dia ya. Okey, hari ni. Cara membawa Datuk nanti macam mana Datuk boleh tunjukkan sikit pada kami? Tadi kan. Tadi kata yang Ibu Sokor dah siap dari tu, dia pergi pada besar waris ke, buapak ke, ikut aluran ni kan, nak persembah kepada yang lain. Betul ni lah. Dia kata tadi lah kan, burung melebah, beranak melebah, hinggap seekor pohon nangka kan. Jadi bukan sembah sebarang sembah. Sembah saya untuk adat pusaka dan budi bahasa kan. Betul tak? Betul makan sirih, berpinang tidak. Pinang dibawa dari Melaka. Makan sirih ni monyankan tidak. Budi bahasa hanya pusaka kan. Jadi burung mengebah, beranak melebah. Hinggap seekor di pohon selasih. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah saya menyua tepak sirih. Diangkat yang tu. Macam tu. Depan orang menima tu lah. Letak itulah. Jadi yang menima tu timur lah kan. Timur kan. Itulah. Jadi yang wapak tu ataupun yang ditugaskan untuk pergi meminang ke, menyebut Datuk Undang ke, dia kena kandong macam ni, kena bawa macam ni. Kena bawa ke tepi Datuk kan. Di Rombau lelaki yang bawa. Lelaki yang bawa. Perempuan hanya menyedia asas dia je. Tapi dibawa oleh besar waris ke, buapak ke, satu-satu majlis lah. Okey. Jadi ataupun kalau tak ada buapak pun yang pernah pusaka pun, besar waris pun, kalau uzur lah, pek motor tua boleh bawa. Jadi cara dia di tepi lah. Datuk kan. Sebelah kanan atau kiri Datuk? Sebelah kanan. Kanan ya. Kanan. Lepas tu mesti mendahului rombongan. Rombongan. Kalau belakang tu Cik Junjung kau. Lepas tu iringan-iringan apa dengan sepasang pakaian ni ke, senaskah kitab Quran semua belakang dia depan lah. Lepas tu yang sampai ke rumah tu dia letak lah kan. Letak depan ni dah. Betul serahlah kepada yang menerima menunggu tu. Sama cara dia itulah. Paling kurangnya adalah 2 perbilangan tu, jangan ulu kosong kan. Lepas tu bila nak bukanya nanti yang di pihak yang di sebelah sana akan membuka, dia akan memusing ke atau macam mana tu? Memang dia akan terus dia pula yang menerima tu kan ni lah kan dia buka lah kan. Kata dia buka dia sentak lah. Dia sentak. Dia sentak nak nanya tak? Daripada depan tu. Depan. Senang terbuka. Dan makan sirih yang dalam tu kan. Cara membungkus kan. Jadi hari ni kita belajar untuk membungkus tepak sirih berbentuk burung Datuk ya. Nanti mungkin ada lagi lepas ni Datuk kita untuk ikatan-ikatan yang lain lah. Okey, baiklah. Rasanya ada apa-apa lagi soalan yang daripada pengikut-pengikut FB kita? Kalau ada apa-apa soalan, sila tuliskan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bantu sama-sama jawab dalam sesi kita ni nanti. Okey, baik Datuk, kita kembali semula kita ke set kita Datuk. Okey, terima kasih. Senang itu. Tapi senang pun nampak senang Datuk, tapi saya kalau diberi peluang pun banyak kali juga nak kena buat tu. Ramai lagi yang boleh buat tu kan. Tapi kadang-kadang mereka ni tak nak menonjolkan diri seorang. Tapi itulah Datuk, benda-benda macam ni yang perlu kita warisikan kepada generasi muda sebenarnya Datuk.
Kalau boleh kita buatkan satu segmen ataupun bengkel untuk anak muda kita belajar Datuk kan, benda macam ni supaya dia takkan lapuk lah nanti lama-lama dia akan ketinggalan kan. Tidak lupa benda-benda warisan, benda-benda seni Datuk kan. Okey. Okey Datuk, kita berbalik kepada di Rembau di sini Datuk kan. Dalam istilah Rembau ini kalau menggunakan tepak ini, apakah makanan kebesarannya Datuk? Maksudnya bila ada tepak kita akan bawa kan bersama-sama dengan iringan makanan-makanannya sekali. Apakah makanan yang orang kata jadi satu benda yang ikon ataupun keunikannya tu di daerah Rembau ini sendiri? Tapi kalau macam adat berbesan kan, berbesan bila si perempuan kita punya besan ni dah dapat menantu, dah dapat cucu, bajalah rombongan berbesan kan, kita bawa apa tu saji yang tulang saji tu berbungkus tu, kepala tu bokor lain tu. Tapi selalunya Rembau ni kuih-kuih dia sama lah macam tempat-tempat lain. Tapi yang saya tahu kuih cucur tu memang jadi apa lah kan, selain pada kuih kelompong. Macam yang kita lihat di atas meja kita sekarang tu kan, kuih cucur kan. Itu tadi. Tapi cara buatan tu ramuan mungkin berbeza sikit lah kan. Seperti mana saya kata tadi, yang gondang gombau tu beza kan. Betul. Gondang pucuk ubi lain, goreng pucuk ubi lain. Gondang pucuk ubi ni 2 jam baru masak, baru goreng. Itulah. Jadi itulah menu atau makanan ataupun ada satu lagi tu untuk menu kepala kambing Datuk kepala kambing di luar Rembau ni macam mana Datuk? Di luar Rembau ni dari dululah sampai sekarang kan. Selalunya kalau majlis kesyukuran selepas pelantikan penyandang suku adat lah, khususnya macam Datuk Lembaga, dia melih kambing lah di telapak dan di telatak dia mendirikan adat. Jadi kepala kambing tu digulai bersama dengan daging dia untuk dihidangkan kepada Datuk Lembaga yang hadir dalam majlis mendirikan adat tu lah. Bersama dengan ketua-ketua kampung ataupun pemimpin agama kan, ataupun imam masjid tu untuk jamuan tu. Jamuan kesyukuran tu. Jadi sebagai dia punya syarat dia tu melih kambing. Tapi tanpa melih kambing ni, walaupun dia kaya, nak melih kobau, lembu, kenuri tu, kambing mesti boleh juga. Kambing mesti boleh juga. Cuma tu Datuk, kita dah bercakap mengenai makanan Datuk kan. Biasanya kalau untuk dihidangkan tu, di ruangan mana yang biasanya kita hidangkan untuk kepala kambing, dan juga dia punya peralatan adatnya di sekeliling Datuk. Kalau kita boleh kongsikan sama-sama lah hari ni. Mungkin dia ada tabir langitnya, tabir lingkungannya, dia ada punya semerit ke. Jadi tuan rumah bila mengadakan majlis adat istiadat tu, alat kebesaran Datuk Lembaga tu ada. Dalam pandak dia ada tempat dia duduk. Lepas tu tepak peminangan ada depan tu sebagai tempat menunggu. Lepas tu langit dia kena pasang. Tabir dia lingkungan tu kena pasang. Jadi kalau dah pasang alat-alat kebesaran tu, orang datang tahulah ni ada pembesar adat akan datang. Benda tu dah ada sebagai isyarat awal dia. Jadi makan tu Datuk Lembaga tu kalau ada dulang berkaki, kena gunakanlah dulang kaki. Kalau tak ada sekarang ni benda tu tak ada kan. Jarang ada pack. Gunakan dulang biasa dan bertutup lah. Lepas tu taruhlah dia tudung kain tu. Lepas tu dalam dulang lah. Itu aturan dia tu sama lah kan. Aturan tapi jemputlah makan sama. Jadi dari segi aturan makannya tu perlulah yang di atas rumah tu untuk di atas rumah kan? Sama ada di Serambi ataupun di Anjung lah. Di Anjung. Rumah yang dulu sekarang ada lah kan. Anjung, Pangkal, Serambi. Tapi sekarang ni rumah dah moden, rumah bawah. Itu di dalam ruangan lega tu lah. Mudah pergerakan. Maksudnya bila nak hantar jambar tu tidak melangkaui tetamu-tamu yang lain kan. Ya, betul. Nampaknya Tok kita ada soalan Datuk daripada pengikut FB kita ni yang bertanyakan apakah maksud baruh Datuk? Baruh. Maksud Datuk, apa maksud itu? Ada kita punya pengikut FB kita yang bertanyakan soalan ini Datuk. Dia baruh ni macam kedudukan kampung lah. Dia baruh dari ulu ile. Tu ada. Tu saya tadi baruh tu mungkin dia satu kawasan perkampungan kan. Belah baruh belah sini, darek belah sana. Lepas tu ulu belah sini, ile belah sini tu kan. Mana rumah itu rumah saya belah baruh sana. Itulah. Tapi kata tadi
oleh kerana satu suku tu anak buah dia ramai besar, itu yang dia bagi pada Darek dan Baruh tadi tu. Darek lain dia lembaga dia, Baruh lain. Itu yang katakan satu suku ada dua Datuk lembaga dia, tapi Darek Baruh. Darek Baruh. Satu lagi soalan Datuk. Ramai Datuk yang yang mengikuti segmen kita sekarang ni yang bertanyakan soalan Datuk. Soalan seterusnya ialah di Rembau ni masih diamalkan lagi tak adat berkodin Datuk? Rembau memang tak ada adat berkodin dah. Semenjak daripada almarhum Datuk Undang yang IPAP dululah. Sekitar tahun 60-an tak ada lagi dah. Maknanya kalau Datuk boleh ulaskan dulu apa maksud yang berkodin tu Datuk? Kalau boleh. Berkodin ni luar-luar lain masih dijalankan. Berkodin ni kalau kan pasangan tu tak ada anak. Tak ada anak. Tak ada waris. Jadi dia ambil anak angkat. Selalunya anak angkat ni kita galakkan ambil pada saudara mara kita, suku yang sama. Tapi kalau tak ada, ambillah suku yang lain. Kalau tak ada dulu-dulu pun, kalau tak ada, ambil luar negeri pun tak apa, luar daerah pun tak apa. Lepas tu, jadi anak angkat kita kodinkan lah. Jadi kodinkan ni kita kena isytiharkan, khususnya kita maklumkan kepada anak buah kita, suku kita tu, yang si A telah ambil anak angkat dan dikodinkanlah dalam bawah suku kita lah. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Dia tidak boleh menikmati keistimewaan seperti anak waris. Macam anak angkat lah, kita anak angkat. Bukan waris kita kan. Waris kita. Dalam segi syarat agama Islam pun dia tidak boleh mewarisi kan. Tapi kalau kita nak sayang pada dia, kita boleh hibahlah kita punya harta tu untuk tidak boleh diwarisi tetapi boleh diusahakanlah Datuk. Tapi kena maklumkan, isytiharkan si A ni dikodinkan di suku kita. Adalah dia jamuan dia, ada dia bayaran adat dia lah sebagai pengoreh dia tu. Jadi di sini di luar Rembau kita tak ada amalkan untuk adat berkodin Datuk kan. Okey tu. Ada lagi satu soalan Datuk. Soalannya saya rasa soalan yang nampak lagi panas saja saya Datuk. Perbilangan Datuk serembau-rembaunya Pokong adalah apa maksudnya tu? Itulah soalan daripada kita punya pengikut FB kita Datuk. Apa yang dikatakan maksud tu? Itu jadi bualan lah kan. Jadi bualan dari dulu sampai sekarang kan. Benda tu benda yang tak ada diada-adakan lah kan. Dia buat lah benda tu kan untuk seperti macam-macam lah cerita Piramdi lah kan. Kata apa tu bilik air, kata apa tempat senyum menunggu bilik temenung. Bilik temenung. Famous lah benda tu kat seberang kan, kita bilik temenung. Orang Malaysia tak sebut tandas kan, sebut bilik temenung ke. Tentulah. Itulah. Sebab tu saya katakan sebab satu daerah juga ada sebenarnya benda-benda yang ikonnya macam itulah tu kan. Macam di Rembau macam itulah yang kita pun ada dengar juga benda tu, tapi kita pun tak berapa nak faham kan apa dia. Jadi apa lagi Datuk yang boleh Datuk kongsikan dengan kita, apa yang menarik ataupun apa yang ada di Rembau ini sendiri Datuk? Jadi seperti mana saya tahu tadi yang terdapat ke segi makanan tadi kan. Makanan tadi sebut tadi. Ada istiadatnya Datuk. Petu ada istiadat menyalang. Untuk mengunjung hormat ke kediaman Dasmi yang Tamudan Datuk selepas dilantik dia Datuk lembaga tu di Malaysia, dua lain tak ada. Betul. Maksudnya istiadat menyalang tu mengunjungi membawa anak buah sekampung tu dengan cara beradat, istiadat, membawa iringan dia sebagai saguah hati kepada yang Tamudan Datuk dan juga kepada Tu Puan lah, cara rasmi dah istiadat itu. Itu kata cara rasmi ni, cara nak confirmkan pelantikan jawatan tu lah, untuk isytiharkan kepada anak buah lah. Itulah. Dari segi dia punya kesenian Datuk, kebudayaan dan keseniannya di luar Rembau ini apa Datuk? Mungkin kalau di luar lain mungkin ada rebana apa. Kalau di luar Rembau ini sini Datuk, dari segi kesenian dan kebudayaannya itu, alat muziknya itu. Rembau ni kalau adat istiadat apa semua majlis perkahwinan ke seperti berjalan tadi, kita akan gunakan dikir rebana. Masih ada lagi Datuk di Rembau ni nanti? Rembau ni ada 3 ke 4 kumpulan lagi yang famous lah. Kita ada dikir rebana. Tapi dikir rebana ni kadang-kadang bila dia kalau nak gemuruh bunyi dia tu, full strength tu 16 orang 17 orang bergomo. Kalau ada 16 orang tu dengan pukul gong dia tu dengan apa tu sedap bunyi. Tapi kalau dah tak full strength 6 orang 7 orang tu, pelatan dia kurang tu, mana bunyi dia tak
tak padat lah. Tapi masih lagi ada Datuk dan kita boleh dapatkan jugalah apa pemuzik yang untuk kesenian tersebut. Majlis perkahwinan tu bila bersanding tu tari inai tu pakai. Oh, dia ada tarian inai dan juga ada kebananya. Kebananya yang ada juga yang gunakan kompang. Tapi kalau unik dia asli dia pengantin tu diiring dengan dikir gebana. Bertandu tak Datuk? Bertandu tu masih lagi jalan, tapi mengikut apalah kesesuaian dan warga yang nak lah kan. Ya. Satu lagi Datuk, soalan juga daripada kita punya minggu FB kita ni, di luar Rembau ini sendiri ada tak mengamalkan untuk mantai Datuk? Mantai nyambut puasa. Ni pun kita dah nak sambut puasa lagi ni kan. Ada Datuk pengamalan yang macam tu? Daripada tajuk mumput tempat sendiri mengalahkan. Itulah. Okey. Di Rembau lah yang saya tahu dulu, mantai ni adalah perbuatan. Itu menyembelih kerbau untuk jambut puasa ataupun gaya. Dua saja. Mantai ni adalah acara gotong royong sukarela dalam kelompok masyarakat kampung tu. Melih seekor kerbau. Lepas tu patut dia kita mantai lah, kita melapah sama, ngikut sama tu. Itulah kalau kata dia mogang tadi kan. Mogang tu adalah suasana tarikh tu, kita bila nak mogang besok menurut tentuan hari tu. Mogang tu. Tapi mantai kalau lebih kata sekarang ni orang kata mantai pergi kat pasar pun dia sebut mantai, tapi betul. Bukan yang sebenar dia. Mantai tu adalah gotong royong di satu kampung, suku berkaitan menyembelih kerbau secara gotong royong lah, daripada mengicik dia, menumbang dia, moleh, melapah dan sampai lepas tu masak tu lepas tu dia apa tu share tu. Si A dia share RM50 satu share. Tapi tak ada yang ambil 2 share je lah. Lepas tu kita lelong lah. Bahan-bahan yang hati dalam kaki tunjang ni tu terlelong. Itulah. Itu maksudnya muafakat mantai tu. Muafakat mantai tu. Dua acara tu lah. 2 hari dia mantai poso, mantai raya. Oh, mantai raya, mantai puasa dan mantai raya. Kalau majlis perkahwinan dia sebut mantai. Walaupun gotong royong. Gotong royong juga. Kahwin tu. Tapi dekat Rembau ni masih juga Datuk masih kita. Mantai masih ada lagi lah. Ada lagi kan mantainya. Okey Datuk, kita berbalik pada tajuk kita pada hari ni Datuk. Falsafah pokok pinang dalam adat Datuk. Kita balik pada tajuk kita tadi. Apakah falsafah Datuk kalau kita dapat lihat daripada pokok pinang tu, kita dapat gambarkan dia punya falsafah dan maksud tu sendiri tu. Pokok pinang ya. Pokok pinang ni sebenarnya pokok pokok yang lazim terdapat di luar Rembau lah. Tapi kegunaannya seperti mana yang kita tahulah. Pokok pinang ni kalau mangkatnya yang terbulan Datuk ataupun orang bergola, kita gunakan sebagai penggosong tu. Kita lapik. Pinang batang tu kita belah dua, kita buang dia punya apa tu dalam isi tu untuk pelapik buluh penganda tu lah. Dan satu lagi pun batang pinang pun kita gunakan bila pengumumian orang yang bergelar, kita ada buat kubur tu bertingkat, kita buat tangga untuk bijak tu. Itu yang lazim dalam batang pinang. Banyak selain ada daun ni kan, pada buah tu memang ya. Pada buah pinang tu tanda dia sebagai muafakat salah satu kelompok masyarakat tu lah. Selain daripada dia upih tu dulu budak-budak buat permainan tradisional tari upih kan. Selain tu lah. Banyak gunaan. Datuk, kita jumpa minum dulu Datuk. Sebab nampaknya dah panjang saya daripada sebab banyak soalan kita yang kita dapat ini. Kita jemput Datuk minum dulu. Kepada pengikut-pengikut FB kita, jangan lupa untuk like, share FB live kita ini untuk sama-sama kita sebarluaskan kita punya ilmu untuk hari ini, memperkasakan adat perpati kita. Baiklah Datuk. Jadi nampaknya apa harapan Datuk lah, harapan Datuk kepada generasi muda kita ni dalam adat ni sendiri Datuk. Especially dalam adat kita lah, adat parti kita ni ataupun pengamalan ni sendiri tu. Apa harapan Datuk? Bagi saya sendirilah dan juga anak Rembau dan Datuk Lembaga khususnya institusi adat Rembau, kami berharaplah agar memperkasakan adat patih, khususnya dalam mempertekadkan kegunaan tempat sendiri tadi kan. Betul. Kita gunakanlah dengan sebaiknya, kita amalkanlah sebaiknya. Seperti mana tadi, kalau kita pergi ke satu tempat
adanya iringan tu mahal-mahal. Betul. Dengan tulang 7 tulang, topinya kepala tak ada, tak cantik nampak. Betul. Atau lagi nak pembuka kata nak pergi ke rumah orang menunggu tak ada, nak ulur apa selalu katakan. Jadi kalau ada tempat sirih tu kita bolehlah pembuka kata ada 2 pelan sebelum ulur kan. Betul. Itulah. Betul yang saya tengok pun selama ni lah tempat sirih ni dalam majlis perkahwinan Minang ke ataupun sebelum akad nikah dilaksanakan sama ada di surau ke di masjid ataupun di dewan ada apa ni rombongan-rombongan daripada luar Negeri Sembilan, luar pada daerah Rembau tu memang adalah bila serah terima pengantin tu kata rombongan lelaki dah sampai dengan barang iringan dia, ada dia juru cakap dia yang pembawa tempat sirih tu dia menyerahkan apa yang dibawa tu kepada keluarga perempuan dengan tempat sirih. Jadi kalau boleh benda tu amalkanlah. Walaupun orang Johor, orang luar Negeri Sembilan ke duduk kat taman, gunakanlah kesempatan, gunakanlah punduk tempatan tu pengusi MKK ke ataupun atau adat sirih tu untuk apalah kita memperkasa mengingatkan lagi lah guna tempat sirih seperti mana yang kita amalkanlah guna je, jangan salah guna cukup lah. Betul. Lepas tu tak kira lah kahwin dekat atas masjid ke, sebelum akad nikah tu buatlah kat tempat serah terima kan, ataupun kat rumah atau kat dewan tu. Lepas tu buatlah sesi akad nikah, ijab kabul dan sebagainya lah. Itulah lain-lain daripada yang untuk mengetahui dengan lebih lanjut mendalami ilmu adat patih ni kita kena baca buku bahan-bahan rujukan. Lepas tu jangan malu cogan tanya pada orang lama, orang tua-tua. Tanya itulah jangan malu. Tanpa tanya, baca, ilmu tak bertambah lah. Betul. Macam saya pun dulu tak ya. Tapi tanya orang-orang yang dulu kan dapatlah ilmu sikit. Sebab ilmu tu bukan kita punya, kita kunci untuk kebaikan bersama kan. Jadi kita mengikut saranan Yang Amat Muhammad Menteri Usaha Negeri Sembilan kan. Dia dah membentukkan dana ni untuk memperkasakan adat pepatih kan. Itulah. Jadi, itu yang berbalik pada Datuk kata dana tu nanti kan. Itulah yang kami nak katakan dari segi memperkasakan adat patih itu sendiri. Di Muzium Negeri Sembilan juga kita mempunyai berbagai aktiviti Datuk yang di bawah dana memperkasakan adat patih itu sendiri. Yang terbaru ni kita ada mencipta lagu-lagu yang menggambarkan keunikan setiap luar Datuk. Dan yang terkini ni boleh pada pengikut-pengikut FB kita boleh lihat di Facebook Muzium Negeri Sembilan. Kita ada lagu daripada Luak Teraci itu sendiri yang bertajuk Pulang. Kepada siapa yang belum lagi dengar, boleh dengarkan dalam kita punya FB itu nanti. Dan seterusnya Datuk, di bawah dana memperkasakan adat patih itu juga kita telah membuat dokumentasi istiadat kerjaan Datuk jenang di Luak Johor yang itu akan berlangsung tak lama lagi Datuk. Aktivitinya dan penerbitan buku-buku video dan coffee table. Itu yang di bawah dana memperkasakan adat patih kita Datuk. Kita akan ada sentiasa aktiviti-aktiviti yang melalui 4 teras itu tadi Datuk. Di bawah itu. Dan juga segmen yang seterusnya Datuk dalam FB Live kita juga di bawah dana memperkasakan adat patih kita juga minggu hadapan kita juga ada segmen yang menarik yang kita akan bersiaran di Nun Jauh di Pantai Barat Negeri Sembilan Datuk. Yang itu tajuknya juga menarik. Kita jangan lupa saksikanlah kepada pengikut-pengikut setia FB Muzium Negeri Sembilan. Okey, itu saya kata Datuk, di bawah dana memperkasakan adat patih yang diperuntukkan itu kita gunakan sebaiknya untuk kita menyebarluaskan kita punya adat itu sendiri. Elok tu, banyak program dah. Betul. Untuk memperkasakan kita turun ke luar-luar untuk sama-sama kita berikan dia punya manfaat dari segi penyaluran itu sendiri. Tak dapat bersama bersemuka boleh tengok lalu live. Betul Datuk. Jadi rasanya selepas ni nanti rasanya kita akan ada lagi Tok segmen. Rasanya kami sebenarnya kita ramai Datuk Lembaga kan. Betul. Boleh digeleng-gelengkan pada Datuk Lembaga. Sebab saya rasa tajuk yang sejarah Rembau tadi pun banyak yang perlu kita congkir lagi Datuk. Termasuk dengan dia punya adat dan sebagainya. Saya rasa lagi ada segmen yang menarik yang kita perlu buat nanti Datuk. Ramai lagi Datuk Lembaga yang ada kan. Boleh berkemampuan untuk mengendalikan pakai panel jemputan dan program lain kan. Jadi itu yang kita harapkanlah daripada luar-luar untuk sama-sama kita memperkasakan adat patih kita ini nanti. Okey, ada lagi soalan daripada pengikut-pengikut FB kita? Kalau ada apa lagi soalan kita boleh kemukakan. Kita kongsikan lagi. Dan jangan lupa juga pengikut-pengikut FB kita, jangan lupa like, share, follow kita punya Facebook Museum. Sama-sama kita menyebarluaskan apa yang kita ada. Maklumat-maklumat yang ada dalam FB Museum tu kita boleh dapatkan.
sebenarnya segmen kita ni Datuk yang hari ni dah segmen yang ke-17 dah Datuk. Dah segmen ke-17 dah. Ada saya ikut satu dua tu tapi kadang banyak perlibatan lain kan. Sebenarnya kami wujudkan segmen ni bila negara kita dilanda pandemik ni. Jadi kami sebagai museum tetap terus akan memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, dan inilah kita punya saluran Datuk. Sebab sekarang ni dalam keadaan pandemik macam ni, cara yang begini yang kita dapat salurkan kita punya maklumat Datuk. Jadi itulah saya kata tu, segmen kita ni dah sampai yang ke-17. Jadi segmen tu pun dia bukannya terikat kepada keilmuan saja. Kita akan ada masakan, kita akan ada muzik, dan selepas ni kita akan turun ke luar-luar lain pula tu. Memang kita akan bawa semuanya dalam kita punya segmen ni nanti. Kita kongsilah atau terumbaga berkaitan. Sebab sekarang ni segmen Tahu Dek Tengok Pandai Dek Buat ni tu adalah segmen adat nombor 1 di Negeri Sembilan tu. Dan untuk makluman semua juga, pengikut-pengikut FB kita dah sampai ke 17,000 orang sekarang ni kita punya pengikut-pengikut FB kita Datuk. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan yang anda berikan sehingga kami dapat bersiaran lagi sehingga hari ini. Hari ni tak bersedia lah bagi tajuk tepak siri saja kan, tapi ada soalan lain tu. Betul, tapi sebenarnya tu pengikut-pengikut FB kita sebenarnya dia seronok Datuk. Bila dia dapat satu segmen tu, walaupun tajuk yang itu dia tetap nak tanya juga tajuk yang lain, sebab inilah ruang dan juga landasan untuk kita sama-sama kongsikan maklumat Datuk. Okey, tapi seperti benda tadi, pada orang luar tu, yang di luar sana tu, datanglah ke rumah pada tadi kan. Makanan dia ada, dekorasi ada Gunung Datuk kan, menambahkan ilmu. Apa tu Raja Melewah punya museum ada kan. Lepas tu terturi bagi pihak saya sendiri, Balai Undang Luar Lembah terbukalah sentiasa untuk nak datang, untuk nak mencari ilmu berkaitan, tanya hal-hal adat sebagainya kan. Sentiasa terbuka. Kami menerima. Itu saya kata Datuk, kepada semua juga pengikut-pengikut FB kita yang berada di luar Negeri Sembilan, boleh balik Negeri Sembilan, balik ke Luar Rembau ni. Kepada yang tak pernah hadir, yang tak pernah datang ke Luar Rembau, mari datang ramai-ramai ke Luar Rembau. Macam-macam kita boleh alami dari segi dia punya bentuk muka buminya sendiri, dari segi dia punya kesenian, kebudayaannya, dan aktiviti yang menarik yang boleh ada di Rembau ini sendiri Datuk kan. Gunung Datuk ada. Gunung Datuk tu bukan setakat di orang tempatan kita Datuk, sampai ke orang yang luar antarabangsa pun dah sampai ke Gunung Datuk ni. Jadi itu yang saya kata menarik itu di Rembau ini sendiri. Okey Datuk, nampaknya kita punya segmen ni dah sampai ke penghujungnya Datuk. Kan? Copek betul ya. Copek betul. Itulah kalau sikit saya nak bantu Datuk kan. Kalau patah-patahlah kalam begitu Panglima muda gelisah. Kalau ditanya hati di dalam, memang berat rasanya hendak kita berpisah Datuk. Tapi macam mana pun dah jadi hukum malam Datuk, setiap pertemuan ada akhirnya Datuk kan. Okey, baiklah. Ada akhir, saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada Kerajaan Negeri Sembilan atas penyaluran dana dalam perkasakan adat Perpatih. Menjunjung kasih juga Datuk kepada Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luar Rembau atas perkenannya untuk kami bersiaran hari ini. Terima kasih juga kepada Masjid Jamik daerah Rembau ini yang telah memberi kebenaran untuk kami bersiaran di tempat yang sangat selesa hari ini Datuk. Terima kasih kepada pihak masjid. Terima kasih juga kepada panel jemputan kita pada hari ini yang sama-sama berkongsi kan. Terima kasih Datuk meluangkan masa hari ini. Terima kasih juga kepada pengikut-pengikut FB Museum Negeri Sembilan yang tetap setia bersama kami, dan teruskan kesetiaan anda dalam segmen kami, segmen Tahu Dek Tengok Pandai Dek Buat, segmen adat nombor 1 di Negeri Sembilan. Dan juga terima kasih juga kepada kru-kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk-Datuk Penjana Pusaka Adat Perpatih kita yang sempat hari ini hadir bersama-sama menyokong kita punya program pada hari ini. Terima kasih juga kepada yang terus menyokong, memberikan informasi yang menarik. Menjunjung kasih juga kepada Yang Teramat Mulia Datuk Undang kita sendiri Datuk ya. Okey, terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mengikuti perkembangan segmen kita ini. Dan ada sikit Datuk yang Datuk ingin memberikan kepada pengikut kita. Mengakhirilah segmen kita ni, saya juga bagi pihak peribadilah merakamkan ucapan terima kasih khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin bin Harun, dan juga Kerajaan Sembilan kerana penyaluran dana dan juga mengambil beratlah tentang memperkasakan adat ni lah. Dan kedua, seperti mana tadi, saya pun merakamkan setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Yang Teramat Undang Datuk Laila Maharaja, Datuk Haji Mat Sharif bin Haji Usman, Datuk Undang Luar Lembah yang ke-1 kerana sudi berkenan saya sebagai panel program pagi ini
dan juga lebar terima kasih kepada rakan-rakan saya, orang besar undang yang lain, Datuk Lembaga kerana memberi semangat lah, bantuan. Betul. Tak tu menggigil ni, dah lama kan dalam ni bersemangat untuk menjadikan segmen ni. Tak lupa juga pada pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Rendes Mat Samsudin Ahmad, kerana menganjurkan menyaras program ni. Tak lupa juga kepada pengurusi jawatankuasa Masjid Jami' Ana Jalan Rembau memberi kebenaran kesudian saya untuk bersama dalam program ni, dan juga mereka-mereka yang memberi bantuan lah, sama ada segi semangat ke ataupun bantuannya untuk menjayakan ni lah. Kata tu, tanpa mereka saya tak bersama pagi ni. Jadi saya juga mohon ampun maaf lah atas apa juga kekurangan, kelemahan saya memberi pandangan, beri jawapan berkaitan dengan tapak sirih tu. Ilmu ni bukannya kita guna kan, kita kongsi lah untuk kita mengingat kembali apa dia berkaitan dengan yang saya sampaikan itulah, khususnya tapak sirih lah. Yang baik tu dari Allah, yang kurang tu adalah kemahan saya sendirilah ya. Betul lagi lah, orang Rembau, orang Rembau nak baliklah ke Rembau. Kasaulah apa yang ada kan. Tengok. Satu lagi kalau tak faham, tanya pada orang yang betul-betul. Saya setuju. Nak hal adat, tanya orang adat. Saya setuju. Itu je lah. Tangguhlah dengan sempena dengan hari Isyarat Mi'raj ni. Selamat menyambut Isyarat Mi'raj. Dan kedua, sama-samalah kita berdoa agar sebenarnya bulan Rejab dan Syaban ni kita diberkati, dan sama-samalah kita bertemu di bulan Ramadan nanti ya. Itulah saya tangguhkan dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Dan kepada semua pengikut-pengikut FB kita, terima kasih atas sokongan anda semua, dan jangan lupa segmen kita yang seterusnya pada minggu hadapan kita akan bersiaran di lokasi yang nonjau di Pantai Barat Negeri Sembilan. Kita akan ada tajuk lebih menarik untuk kita kongsikan bersama anda semua, dan jangan lupa teruskan setia anda bersama kami dalam segmen Tahu Dek Tengok Pandai Dek Buat, segmen adat nombor 1 di Negeri Sembilan. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa minum Datuk. Okey, masih.